Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat Hari Raya saya ucapkan. Saya Dr. Muhammad Haris, pensyarah kanan di Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif. Dalam video ini, saya akan kongsikan apa yang peserta e-usahawan pelajari, iaitu salah satunya ialah cara untuk menyediakan Facebook page dan apa fungsi-fungsi yang menarik yang kita boleh gunakan di dalam Facebook page untuk pelbagai tujuan seperti personal branding, perniagaan, commercialization dan sebagainya. Tak semestinya kita perlu ada Facebook page kalau kita nak marketing dekat ni lah, marketing kat Facebook kan. Tak semestinya kita kena ada Facebook page. Okay. Contohnya macam kalau kita buat benda yang sama dekat Facebook personal kita dan Facebook page pun kita buat benda yang sama. Kita iklan benda yang sama kan. Orang nak pergi dah kat Facebook page kita. Kalau dia tengok dekat kita punya Facebook peribadi kita sama je yang benda dengan kat Facebook page kita tu. Orang nak pergi kat Facebook page kita. Nak ke tak? Tertulis. Cakap pun tak apa. Rasanya orang nak ke tak pergi? Tak kan? Okay, sebab kita punya Facebook page pun kita akan invite kawan-kawan yang sama juga kan untuk like kita punya Facebook page. Betul tak? So kalau dia like pun dia tengok benda yang sama, dia macam tak tertarik lah nak pergi tengok kan. Okay, ni salah satu perkongsian saya dengar daripada Sifu Asri lah. Dia punya Facebook page tu ada dalam 20,000 followers. So dia cakap the only way untuk grow follower Facebook page adalah melalui Facebook Ads, dia kata. Tak ada cara lain lah. Betul lah yang dia cakap. Okay. So kalau kita nak buat Facebook page ni, kena tengok kita punya tujuan lah. Kalau untuk jangka masa panjang kan, kita nak buat FB Ads, memang elok lah kita guna FB page ni. Okay, jom kita mengeksplore FB page. Macam mana kita nak create kan. Sekejap. Okay, let's go daripada awal. Okay. Perbezaan profile, group dan fan page. Okay, profile kebaikan dia boleh tambah rakan. Okay, dia terhad kepada 5,000 orang sahaja, friends. Lepas tu posting hanya berjangkau 5% rakan. Okay, ni kelemahan dia lah. Okay, kemudian kalau group kebaikan dia boleh berkongsi pendapat. Okay, kelemahan kumpulan perniagaan tidak popular. Interaksi dengan ahli kumpulan, interaksi antara ahli kumpulan sahaja. Okay, tapi kalau group kita nak buat iklan-iklan pun orang tak layan kan, sebab dalam tu pun semua menjual kan. Tak ada orang nak beli. Dalam group tu semua jual, tak ada orang nak beli. Sedih betul. Okay, satu lagi fan page. Itu kita punya Facebook Facebook page lah. Okay, untuk perniagaan atau organisasi kan, ataupun kalau kita individual pun kita boleh buat Facebook page juga kan. Okay, dia kebaikan dia boleh buat kandungan dan iklan di Facebook. Okay, satu. Iklan mempunyai sasaran, okay, dan akses kepada Facebook Insight untuk statistik. Okay, kelemahannya iklan tidak berkaitan akan mengganggu pengguna Facebook. Yes, sebab kalau FB Ads ni dia adalah push marketing. Dia push punya marketing kan. Okay, kalau push maknanya orang, walaupun orang tak minat nak tengok, dia pun terpaksa tengok. Dia tengah scroll tiba-tiba keluar kan. So dia terpaksa untuk tengok. Okay, itu ialah push lah. Kalau pull tu macam Google Ads. Kita iklan kat Google Ads, dia akan keluar dekat Google search tu. Bila orang tu nak klik baru dia tekan kan. Maknanya dia memang ada keinginan nak pergi klik dah. Itu ialah pull marketing. Dia nak kita tarik dia kan. Okay. Kalau FB Ads ni dia ada macam-macam jenis charge lah. Ada yang charge based on engagement. Ada yang based on reach and impression. Okay. So ada yang based on klik CTA kan. Orang klik dekat kita punya link tu, okay, dia akan charge. Okay, tapi kadang-kadang iklan yang tak berkaitan akan mengganggu pengguna Facebook lah. Kita kena target betul-betul audience yang kita nak kan. Itu antara kelemahan FB page. Kemudian privacy, okay, sebab mungkin dia mengganggu kan. Followers sahaja. Untuk followers sahaja. Okay. Apa yang saya dapat itu dari perkongsian Sifu Asri itu, dia cakap kalau kita FB page dengan FB personal kita share benda sama, macam tak ada point lah.
Tapi kalau macam kita asingkan, FB personal kita lebih kepada social kan, lebih kepada benda personal. FB page kita lebih kepada benda bisnes. Yang tu okey kalau kita buat FB page. Okay, ini adalah perkongsian daripada dia. Okay. Means dalam FB page kita boleh hard sell lah, kita boleh banyak hard sell, tak apa. Okay, tapi dalam personal kita kena banyak soft sell. Okay, perbezaan post organik dan berbayar. Organik ni maknanya kita post biasalah, tak pakai FB ads kan. Okay, bilangan dapat capai melalui post tidak bayar. Post dipaparkan percuma, perlu menggalakkan audiens sentiasa melawat page, klik pada post dan kongsikan. Okay, hasilkan dengan yang paling tinggi. Okay, ini yang free, post biasa free lah. Kalau berbayar ni kita boleh target audience. Bila dia tengok, kita pun boleh kena charge kan. Depends on apa yang kita set lah, kita punya target. Okay, untuk orang yang baru mula-mula nak berjinak-jinak dengan Facebook ni, saya tak sarankan untuk buat FB ads lagi lah. Sebab kalau kita tak tahu setting dia tu, memang kita akan membakar duit je. Sebab dulu pun saya macam tu lah, saya suka try. Bila saya try memang terbakar lah duit. Lepas tu seeloknya masuklah kelas-kelas yang apa, sifu-sifu yang betul-betul ada kepakaran untuk FB ads kan. Ada yang tak charge mahal lah, contohlah boleh try masuk dan learn macam mana kita nak buat FB ads yang boleh mencapai kita punya audience. Okay, itu pun dah cukup dah. Itu bila kita dah faham baru kita boleh start FB ads kan. Okay. And FB ads kalau menggunakan video dia lebih murah lah, dia punya ni. Dia punya apa tu? Dia punya rate untuk satu klik tu lebih murah. Okay, jom kita pergi kat FB page. Boleh buka FB masing-masing. Kalau siapa yang belum ada Facebook page tu, kita boleh buat sama-sama. Okay, jom pergi kat Facebook. Okay, boleh buka Facebook. Semua follow tak? Siti okay, follow. Okay, pergi dekat create. Dekat create ni ada page kat sini. Okay, kita tekan page. Okay, so kita boleh pilih lah kita nak untuk business or brand atau community or public figure kan. Okay, biasa kita akan ambil ni lah business or brand untuk kita. Okay ni, so kita bagi satu nama untuk kita punya Facebook page dan pilih kategori. Okay, cubalah pilih kategori apa-apa kan. Dia ada macam-macam. Okay, boleh cuba buat sambil-sambil. Online bookstore contohnya. Okay, bookstore, coffee store. Boleh cuba buat, kalau siapa yang tak ada lagi boleh terus buat. Okay, macam ulang sekali. Pergi kat create ni, tekan page. Okay, create page, kita akan pergi ke sini. Kemudian kita pilih business lah, kalau untuk business. Masukkan nama page kita, kemudian masukkan kategori. Okay. Untuk alamat perniagaan, pergi business or brand dan klik get started, isikan nama dan continue. Okay. Kemudian masukkan profile picture. Contohlah saya nak bagi nama apa Business apa kita nak bagi Apa lagi business? Kuih raya lah. Kuih raya sedap Tanjung Maling. Okay, kategori food. Ada tak? Food and drink. Okay. Okay, sini kita boleh masukkan profile picture. Terkeluar gambar saya pula. Padahal biskut raya kan. Okay, masukkan profile picture, masukkan gambar. Dekat sini biasanya boleh masukkan logo. Okay, boleh masukkan gambar kita. Depends on apa yang kita wakili kan. Okay, lepas tu dah skip. Lepas tu boleh masuk cover foto. Cover foto ni yang dekat atas, yang akan keluar kat atas tu. Okay, then skip. Okay, dah siap, dia keluar macam ni. Dah successful. Okay, dia kata kena invite friend to like your page, invite 10 orang. Okay, kita boleh invite 10 orang. Dia suruh invite lah to get more engagement kan. Okay, inilah kita punya page. Kat sini kita boleh update dia punya kita boleh upload foto. Sini pun kita boleh add cover. Okay, kita boleh tambah foto kan. Cover foto. Macam mana kita nak dapat cover foto ni? Kita boleh design guna Canva. Okay, ini saya akan tunjuk macam mana nak design guna Canva kan.
Okay, jom kita tengok dekat sini apa yang ada dekat kita punya page ni. Okay, sini ada post. Post ni apa yang kita post lah. Kemudian ada events, kita boleh create event. Okay, kita boleh create event kan, kalau kita ada nak buat apa-apa event kita boleh create. Kemudian sini ada review, ni kita boleh suruh orang review. Sini ada part video. Okay, kita boleh masukkan foto, about. Okay, kat about ni penting untuk kita ni. Kita boleh edit dia punya kategori. Okay, ni kita boleh ubah nama dan sini kita boleh buat username dia. Okay, kita boleh masukkan username. Username penting. Okay, kuih raya. Sedap. Kuih raya Tanjung Malik. Okay, create username. Okay. Dan kita boleh tukar lah nak username dengan dia punya nama ni. Okay, sini masukkan info-info semua ni kita masukkan. Contact details, okay, nombor phone. Ini kita punya ke messenger. Salah, messenger. Okay. Dia masukkan email, masukkan website, okay, masukkan akaun lain, masukkan info semua. Lepas tu kat story ni kita boleh ceritalah kita nak cerita apa kan. Nak tambah apa. Sini kita boleh masukkan keywords, keywords yang best kita jumpa tadi kan. Okay, kat sini dekat tepi belah kanan bawah tu boleh masukkan team members. Masukkan siapa kita punya team members kalau kita nak orang tengok kan. Siapa kita punya team members. Boleh tambah diri sendiri. Ni kita sambah personal account kita. Okay. Lepas tu community dengan groups tadi. Okay, kita tengok dekat okay, setengah Facebook dia ada lain tau dia punya tepi ni. Dia ada macam shop kan. Kenapa ada setengah tak ada setengah ada. Okay, sebab dia menggunakan template dan tab yang berlainan. Okay, kita boleh pergi dekat setting atas ni. Setting atas ni. Kita pergi dekat template and tabs. Okay. Dekat sini. Okay, kita boleh tukarlah template yang kita nak kan. Dia ada macam-macam template. Template lain ni dia susunan tabs dia berbeza lah. Kalau kita nak tambah tab sendiri pun boleh. Contoh kita nak tambah shop ke, nak tambah services, nak tambah live. Kalau kita selalu buat live video kan, nak tambah live video keluar. Okay, nak tambah shop contohnya. Okay, tekan add tab, tekan close. Okay, shop dah ada, kita pergi dekat shop ni setting. Okay, kita on. Ni dah URL shop ni kita boleh bagi kat orang lah. Kita boleh copy dan kita paste, boleh bagi dekat orang kan. Okay. Kalau kita nak menjual daripada Facebook page. Okay, so kita tekan URL tadi. Ini bila orang tekan URL dia akan masuk ke sini. Okay. Sebabkan kita owner, kita boleh edit lah shop kita ni. Okay, I agree, continue. Dan kita boleh masukkan okay, select checkout method. Okay, kalau orang nak buy produk dia akan check out pergi ke website ataupun dia akan message to buy. Pilih salah satu kan. Okay, contoh saya pilih ke website. Setup, okay, ringgit Malaysia. Okay, save. Okay, kemudian saya dah boleh tambah produk kat sini. Okay, dah tambah produk. Add produk. Boleh tambah foto, boleh tambah video, masukkan nama produk. Sini price. Ni kalau ada on sale kita buat discount kan. Contoh price 20, kita on sale 10 ke contoh. Okay. Masukkan description. Ni check out URL ni kita boleh masukkan link ke kita punya Shopee punya store ke, kita punya WhatsApp ke pun boleh. Okay. Okay. Macam whatsapp.my tadi masukkan, ataupun kita ada link account Shopee kan, terus direct ke produk tu pun boleh. Okay, visibility public, boleh pilih jenis-jenis dia punya produk. Okay, ini kalau kita nak masukkan dalam store dalam Facebook page. Okay, kita tengok sini. Okay, satu lagi dekat Facebook page kita ni kita boleh masukkan CTA dekat sini.
terpulang kalau macam kita nak suruh orang pergi shop now ke apa kan, kita tekan edit button. Okay, edit button dekat sini. Okay, which button do you want people to see? Okay, kita nak orang make a booking contact ke, book now, get quote ke, ataupun nak direct terus contact kita. WhatsApp pun boleh. Terus WhatsApp pun boleh. Okay, saya nak orang terus WhatsApp. Tekan next. Send a WhatsApp message. Okay. Okay, kena add number. Kita kena link dengan kita punya WhatsApp lah. Okay, country code Malaysia. Malaysia. Okay, sudah akan hantar kod. Kalau tak dapat tu, okay 07, okay betul. So, tengok kod zap. 10. Okay, confirm. Add button. Okay, tengok kita punya shop. Rupa kita punya shop sekarang macam mana? Dah connected ke tak? Dah ada WhatsApp dah sini. So kita boleh try test button ni. Okay, kita boleh test button. Tengok dia pergi ke mana. Dia terus pergi ke WhatsApp kita. Okay. Itu antara satu function Facebook ni. Okay. Okay, teknik menamakan fanpage. Okay, gunakan nama syarikat atau jenama. Kita guna nama company kita kan. Ataupun nama brand kita. Gunakan nama umum bagi usahawan yang menjual produk sebagai ejen, mereka boleh menggunakan nama umum untuk penjenamaan. Kepercayaan pelanggan akan diperoleh melalui pembelian berterusan dan usaha mempunyai fleksibiliti untuk menjual produk lain. Okey, boleh juga gunakan nama sendiri kan. Nama sendiri contoh yalah macam saya menggunakan nama saya sendiri kan. Okey. Nama umum macam contoh Takaful ke. Okey, gunakan nama produk pun boleh. Okay, tapi janganlah tengok jenis produk jugalah. Okay kan, kalau kita jual Maruku takkan nak buat Maruku Haris gitu kan. Nanti orang kata apalah dia ni kan. Okay. Lepas tu reka URL unik untuk Facebook. Okay, so yang tadi URL unik ni yang dekat sini kan. Yang dekat ini URL dia punya username ni kan. Okay. Okay. Lepas tu URL penting untuk SEO Google. Okay, jika URL default atau rawat digunakan, fanpage tersebut tidak dapat dikesan. So kalau dekat Facebook ni dia SEO dia tengok dekat URL kita. So masukkan keywords yang kita nak ada dalam URL ni kat sini. Okay, Kuih Raya Tanjung Malim. Saya masukkan macam ni sebab saya nak orang cari Kuih Raya Tanjung Malim. Saya nak orang cari, kalau cari kat Facebook dia boleh keluar saya punya page ni, Kuih Raya Tanjung Malim. Okay. Kemudian bilangan likes mestilah lebih daripada 25 untuk menukar URL Facebook fanpage. Okay, like kena lebih 25. Okay, jap. Okay, jadi bila kita nak ajak orang like kita punya page tu sebenarnya? Okay. Okay. Bila kita nak invite orang untuk like kita punya page, adakah kita lepas buat kita terus invite orang ataupun kita prepare dahulu apa konten-konten kita macam elokkan dulu page kita baru kita invite orang? Nah tu. Kita elokkan dulu kan kita punya Facebook page tu, dia macam rumah lah, kita bagi cantik dulu baru kita ajak orang datang kan. Sama juga. So kita elokkan dulu baru kita invite orang. Okay. Balik ke sini tadi balik. Kuih Raya Sedap Tanjung Malim. Apa lagi kita nak tengok? Bilangan likes mestilah contoh halaman Facebook. Okay, ni contoh-contoh. Okay, ni FB Ads lah. Saya tak masuk FB Ads. Okay, saya nak tunjuk dekat Facebook ni apa yang best. Benda yang best kita boleh buat. Okay, antaranya ialah publishing tools. Publishing tools. Okay, contoh
kalau kita nak buat iklan yang kita nak, kita ada post, kita hari ni kita mood baik kan, kita nak buat banyak posting lah, tapi kita nak susun dia ikut masa-masa yang kita nak dia post kan. So kita boleh pakai kita boleh pakai publishing tools ni. Dia ada dua, publish post dan schedule post. Okay, kalau schedule post ni, kita nak susun dia untuk dia post di masa hadapan ikut time yang kita nak. Okay, contoh kita create sini. Katalah saya nak buat satu post. Write a post. Okay. Selamat datang ke page baru saya. Kuih raya banyak sedap. Okay kan. Contohlah kan. Kita schedule post. Kemudian okay, kita tengok, kita boleh pilih time. Kita nak bila kan. 29. Kita nak dia automatic post pukul 2. Sekarang 2.32. 2.30. Okay, need to be shared between 10 minutes and okay, maknanya 10 minit ke atas lah. So kena minimum is 43 kan. Contoh lah, kita ambil lah. Okay, kita ambil esok. Kita schedule kan. So dia akan post automatic esok iklan ni. Okay, itu satu kelebihan Facebook page. Okay, kita tengok, bila kita tekan publishing tool kat atas ni, kita boleh tengok. Okay, dia akan keluar ni, kita tekan ni, schedule post, okay ni ada, tengah menunggu. Kemudian kalau kita nak post backdated, post yang contoh macam kita ada aktiviti kita buat last week, okay, tapi kita terlepas nak post kan, atau so kita nak update dalam Facebook kita, okay, kita boleh masukkan publish post, maknanya kita nak backdated balik. So kita akan create, okay. Okay, contoh aktiviti saya hari ni. Lepas tu, kita boleh pilih. Kita backdate kat sini. Okay, kita backdate bila kita nak backdate? Tahun 2020, bulan April, okay, 29. Okay, 28. Okay, kalau tengok kat sini, dia punya pilihan dia tak banyak lah. 2 hari je. Kita boleh backdate kan. Okay, so kita schedule post. Okay. So dia tarikh post tu dia akan backdated punya tarikh tu lah. Okay. Alright, tu contoh dia. Earlier, sebelum tarikh post tu sebelum page ni di create kan, tak boleh. Sebab baru create tadi, tiba nak post sebelum tu kan. Macam Facebook tak bagi. Okay. Tapi boleh lah kalau kita ada Facebook page, kita guna cara tu. Kita pakai publish post. Okay, apa lagi yang best? Okay, mari kita lihat apa lagi yang best. Okay, kita boleh combine, kita boleh link dengan kita punya Instagram. Okay, saya tunjuk dekat akaun saya ni lah. Kita punya Facebook, kita boleh link dengan Instagram. Kalau kita malas, kita dapat inbox daripada orang dekat Instagram, kita boleh baca dekat Facebook page. Bila kita dah link Facebook page kita dengan Instagram tadi. Okay, pergi dekat inbox atas ni. Inbox. Okay. So dekat sini tengok belah kiri ni. Okay, belah kiri ni dia ada Facebook. Okay, ni Facebook ni maknanya orang mesej di Facebook dan Instagram. Sebab saya dah link dengan Instagram, so saya boleh tengok sekali orang mesej daripada Facebook dan Instagram. Okay. Kemudian apa yang lebih best lagi, kita boleh buat automated responses kat sini. Sini. Kita boleh greet customers. Contoh kita nak instant reply. Kita on sini kan. On sini instant reply. Okay, kita tekan edit kat sini. Edit. Okay, macam apa yang saya guna. Edit away message kan. Okay, instant reply. Okay, yang saya guna, contohnya saya nak guna bila orang mesej saya, terima kasih kerana menghubungi saya. Okay, macam mana saya nak masuk nama orang yang mesej saya tu?
Contoh, terima kasih kalau macam orang tu nama Putri mesej saya, terima kasih Putri kerana menghubungi saya. Okay, saya tekan add personalization kat bawah ni. Okay, kita boleh pilih first name of the recipient kan. Terima kasih Muhammad kerana menghubungi saya. Contoh. Belah kanan ni dia tunjuk macam mana reply tu akan jadi kan. Okay, kalau orang nama Putri, terima kasih Putri kerana menghubungi saya. Kita boleh, saya agak sibuk sekarang. Untuk reply yang cepat, boleh WhatsApp saya. Saya di, okay, kita pakai tadi http whatsapp.my/ okay. Boleh tekan save. Okay, dia akan keluar macam ni. Bila kita on, orang mesej kita automatik dia akan balas. Okay, cuba tengok preview in Messenger. Okay, contoh yang saya dah gunakan sebelum ni dekat Facebook ni. Okay, ada seorang mesej saya kat Facebook, manakah dia? Oh, ni komen silap. All message. Ni Putri. Putri ni dia tulis PM. Lepas tu saya balas, hai Putri, terima kasih dengan menghubungi saya. Maaf saya agak sibuk sekarang, boleh WhatsApp saya untuk bahasan segera. Ada link kat sini. Okay, macam ni contoh. Ini antara yang kita boleh guna lah, automated responses. Kemudian kita boleh buat frequently asked question. Okay, kat sini kan. Contohnya orang buka Facebook kita, dia boleh tengok. Kita boleh sediakan soalan yang biasa dia akan tanya kan. Nampak macam ni contoh. Boleh terangkan tentang kelas usahawan. Dia tekan ask ni, kita keluarkan jawapan terus. Okay. So kita pergi kat frequently asked question ni. Kita onkan dia. Okay, kita onkan dia, kemudian kita tekan edit. Okay, masukkan question 1. Masukkan apa soalan yang kita nak sediakan, biasa orang tanya kan. Okay, berapa harga satu botol minyak wangi, contohlah. Okay, kat sini kita balas juga, hai. Okay lah, saya kosongkan dulu. Hai, masukkan add personalization, masukkan nama kan, siapa. Hai Putri contoh, hai Putri, harga satu botol ialah RM2. Okay. Kemudian saya boleh masukkan button. Okay. Dan bila button ni dia akan pergi ke URL yang kita letak ni. Contoh kalau kata beli sekarang contoh. Beli sekarang, saya pergi ke saya punya WhatsApp kan. whatsapp.my/ 607431235 contoh macam ni. Okay. Lepas tu saya save. Okay, dia akan keluar harga macam ni. Bila orang ask, dia akan keluar yang jawapan kita tadi. Okay, bila orang ask, dia akan keluar jawapan kita tadi dan kemudian orang tu boleh pergilah. Ini memudahkan kita lah kalau kita nak jawab soalan yang berasa orang tanya kan. Betul? Okay, mudah tak? Kalau rasa mudah, cuba jawab dekat chat. Tulis mudah. Saja tak nak bagi korang mengantuk. Okay, agak mudah kan? Agak je lah. Agak, okay, mudah. Okay, mudah kan? Hey pun ada. Okay, itu satu cara yang kita boleh buat dekat Facebook page kita. Okay, ada lagi. Page recommend. Okay. Page recommend ni, bila orang recommend kita punya page, apa yang kita nak reply kat dia? Kalau orang tak recommend, apa kita nak reply kat dia? Kan dekat kita punya page tu, orang boleh sama ada, dia macam kita, orang review kita lah, orang boleh recommend kan. Okay. Contoh dekat review ni. Okay. 5 bintang out of 5 kan. Okay ni, orang boleh sama ada recommend kita ataupun tak recommend kan. Okay, dia Alicia Balkis ni recommend. Okay, so saya nak, macam mana saya nak macam bagi some reply lah bila orang recommend kan. Pergi dekat inbox balik. Okay. Pergi dekat inbox. Kemudian
Okay, dekat automated response ni. Okay, page recommend. Bila orang recommend, saya punya sekarang ni belah kanan dia keluar macam ni. Terima kasih Muhammad. Okay, ni nama personalization lah. Siapa yang recommend tu saya akan sebut nama di sini kan. Kerana recommend saya. Saya beri anda percuma copywriting format guideline ini. Contoh macam tu. Okay, kita tekan edit. Kat sini kita boleh masukkan teks. Terima kasih. Sini tekan personalization. Boleh masukkan first name ke, full name pun boleh. Dia akan ikut nama yang dia daftar dalam Facebook lah. Okay. Facebook page link boleh kan. Okay. Kerana recommend saya. Lepas tu okay, contohnya lepas dia recommend kan, okay, kita nak masukkan image ke, kita nak bagi image kucing ke contoh lah kan, nak bagi image apa-apa kan. Kemudian kita boleh add button sekali. Okay. Contoh download kan. Okay, contoh cakap terima kasih kerana recommend saya beri anda ebook percuma ini kan, boleh tekan button download. Kita bagi download, kita letak URL, kita upload dekat Google Drive contoh kan. Okay, so macam kita nak, kalau kita nak suruh orang recommend cakap, okay, kalau nak Facebook free ni cuba recommend kat saya punya Facebook. Macam tu. Okay, dapat tak? Kalau dapat cuba bagi thumbs up sikit. Okay, yes. Alhamdulillah dapat. Okay. Okay, Alhamdulillah. Okay.